Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita dalam perjalanan ke Bukit Uhud. Secara Bukit Uhud, perperangan berlaku pada tahun 3 Hijrah, iaitu setahun selepas peperangan Badar. Dan peperangan Badar adalah peperangan pertama di antara Islam dengan musyrikin Mekah. Dan dia bukan sebarang peperangan. Dia peperangan penentu sebab musyrikin Mekah ni ketua Arab. Jadi lawan ketua dan menang. Jadi dia memberi impak yang sangat besar kepada seluruh semenanjung Arab. Semua kabilah-kabilah mendengar bahawa Quraisy telah kalah dalam peperangan melawan Muhammad. Sedangkan Quraisy ini tidak pernah kalah. Bukan saja tak pernah kalah, tapi orang takut lawan dengan dia. Sebab dia memiliki Kaabah. Jadi kabilah-kabilah yang berperang, mereka berperang sesama mereka, tetapi jarang mereka berperang dengan Quraisy kerana kehebatan Quraisy. Dan kabilah-kabilah berperang dengan tujuan untuk menjadi lebih hebat dan merampas harta-harta dan juga orang. Sebab harta boleh jual dan orang pun boleh jual menjadi hamba. Jadi itulah kerja Arab zaman itu. Tapi mereka tidak berani melakukan terhadap Quraisy. Disebabkan banyaknya peperangan, jadi mereka menetapkan ada 4 bulan kita jangan perang. Sebab apa? Nak bagi laluan kepada rombongan haji dan lain-lain. Kalau perangnya, macam mana nak hidup pula kan, nak berniaga. Jadi pada 4 bulan mereka tidak berperang, tapi pada bulan-bulan lain mereka berperang. Kecuali Quraisy. Quraisy mereka tidak berani lawan Quraisy. Jadi kalau sesama mereka dalam 8 bulan tu mereka tak berani nak berjalan jauh. Sebab apa? Mereka takut diserang. Tapi Quraisy 12 bulan setahun mereka boleh jalan di mana-mana mereka suka, sebab mereka mempunyai kehebatan. Dan kehebatan mereka sebab mereka mempunyai Kaabah. Dan Kaabah adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala mengingatkan Quraisy, kamu kena patutnya berterima kasih dan menyembah Allah. Sebab dengan Kaabah inilah kamu digeruni oleh semua kabilah-kabilah Arab. Kalau kabilah lain nak berjalan takut, tunggu bulan-bulan haram. Mereka tak payah berperang, tak boleh perang. Tapi kamu ni boleh jalan sepanjang tahun. Musim panas ke, musim sejuk ke, sebabkan kamu adalah tuan kepada Kaabah. Jadi apabila mereka memusuhi Rasul kepada Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala mengingatkan mereka ila fi Quraisy, ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amakum min ju' wa amanahum min khawf. Subhanallahu azim. Yang bermaksud menjadi kebiasaan orang Quraisy. Mereka biasa rihlah di waktu musim sejuk dan musim panas. Panjang tahun mereka boleh keluar. Maka hendaklah kamu menyembah Tuhan rumah ini, iaitu Kaabah, yang memberi kamu makan ketika kamu lapar dan memberi kamu keamanan ketika kamu takut. Janganlah lawan Rasul kepada Tuhan yang telah memberikan kamu segala keistimewaan ini. Jadi daripada sejarah ni, mereka orang Arab semua tak berani lawan Quraisy. Tiba-tiba Rasul yang diutuskan daripada Quraisy. Kemudian Rasul ni dihalang pergi Madinah. Kemudian Rasul ni nak buat umrah pun tak boleh, dihalang. Tiba-tiba Rasul ini mengalahkan orang-orang Mekah. Mengalahkan orang Mekah dalam peperangan Badar, iaitu sebelum pembukaan Mekah lah.
Jadi Quraisy telah kalah dalam peperangan Badar. Satu yang mengejutkan seluruh semenanjung Arab dan mengharumkan nama Islam. Maka segeralah orang Quraisy menebus kekalahan mereka. Sebab itu berlakunya perang Uhud. Sebab mereka tidak boleh biar lama-lama. Maruah mereka dah jatuh. Pemimpin mereka Abu Jahal dah dibunuh. Begitu juga pemimpin-pemimpin lain. Ramai yang dibunuh, kalah. Kemudian mereka nasib baik pula Nabi tak bunuh semua yang ditawan. Nabi pilih pandangan Abu Bakar supaya tidak dibunuh dan sebaliknya diambil tebusan untuk dijadikan modal perjuangan Islam. Sayyidina Umar kata bunuh je orang-orang Badar. Jadi kembalilah mereka ke Mekah, orang Quraisy, dan mereka segera nak menebus kekalahan mereka tahun lalu. Lalu berlakulah perang Uhud. Jadi dalam perang Uhud ini Nabi SAW mendengar kedatangan mereka. Mereka tidak merahsiakan kedatangan mereka sebab mereka nak semua Arab dengar. Mereka nak balas kekalahan mereka di peperangan Badar. Jadi bila Nabi dengar, Nabi pun berbincang dengan sahabat dan mereka bertahan di Bukit Uhud. Maka bertempurlah mereka di Bukit Uhud. InsyaAllah kita akan sampai sekejap lagi. Kita akan tengok di manakah tentera-tentera Islam berada. Dan terdapat satu bukit Nabi tempatkan kira-kira 50 orang, iaitu namanya Bukit Pemanah. Dengan arahan jangan turun daripada bukit, jaga tempat ni sama ada menang ataupun kalah. Dan ketika perang berlaku, sebelum perang berlaku, 300 orang tarik diri, takut mati. Mereka lah orang-orang munafik. Ketika saat-saat genting, kita tahu sikap mereka. Ketika waktu biasa, kita tak tahu. Mereka pergi masjid, mereka puasa, mereka buat macam-macam, cakap pemanis. Tapi bila dah depan musuh, baru mereka menunjukkan kekufuran mereka. Tinggallah 7 orang. Bila 7 orang lawan, Alhamdulillah menang. Bila menang, banyaklah harta-harta rampasan yang ditinggalkan di atas bumi. Lalu sedang dikutip oleh sahabat-sahabat. Mereka yang berada di atas bukit melihat. Geram rasa nak kutip juga. Lihat kepada harta-harta tu. Tapi teringat Nabi kata jangan turun, dan diingat kalau ada ketua mereka jangan turun. Tapi akhirnya mereka berbantah. Itu Nabi kata perang. Sekarang ni dah habis dah perang, dah menang kan. Jadi mereka membantah. Ketua mereka tetap kata jangan turun. Akhirnya mereka langgar. Langgar dan turun sebab tak tahan tengok harta-harta yang banyak yang ditinggalkan oleh tentera musyrikin yang cabut lari. Jadi bila mereka turun dan kutip harta-harta ni, musuh datang kali kedua. Yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid yang melihat bukit kosong. Dan ada jalan yang terbuka di belakang yang boleh mereka serang daripada belakang. Jadi Khalid Al-Walid dan tentera berkudanya mengarahkan semua yang berkuda ni pergi serang. Sekali lagi tentera Islam dari belakang dan berlakulah peperangan kedua. Dan ini orang Islam teruk kena. Sehingga Nabi sendiri luka-luka dan beberapa sahabat syahid sebab mempertahankan Nabi. Sebab panah menuju ke arah Nabi bertalu-talu. So, dalam keadaan sengit macam ni, Nabi mengajak sahabat naik ke Bukit Uhud. Ini dia Bukit Uhud sebelah kiri kita. Dan kita akan pergi ke tempat di mana peperangan berlaku. Dalam hadis menyebut Uhud salah satu sudut daripada sudut-sudut syurga. Kemudian Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud jabalan yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah bukit yang menyayangi kita dan kita menyayangi dia.
Dan ini jalan utama yang menghubungkan Bukit Uhud dan Masjid Nabawi. Ini jalan terbesar sekali di Madinah. Itu Bukit Uhud. Dia bukan macam Jabal Rahmah ke Arafah tu. Dia besar dan banjaran. Mungkin ada saya dengar. Semua daripada hujung ke hujung sana. Semua Bukit Uhud. Dan Bukit Uhud ini dalam tanah haram Madinah. Sempadan tanah haram Madinah di belakang Bukit Uhud. Dalam 5 km lagi. Di belakang Bukit Uhud dalam 5 km sempadan. Iaitu ada 2 bukit kecil boleh panjat. Namanya Jabal Thawr. Jabal Thawr adalah sempadan. Thawr ada 2. Thawr di Mekah yang kita daki tu. Dan juga Bukit Thawr di Madinah yang menjadi sempadan tanah haram Madinah. Jadi Nabi ajak sahabat semua naik ke Bukit Uhud. Sebab keadaan dah makin teruk, tentera Islam makin kalah. Jadi cara dia adalah lari ke Bukit Uhud. Panjat Bukit Uhud. Jadi sahabat-sahabat panjat bukit. Tentera musyrikin kejar dari belakang. Bila tentera Islam dah berada atas bukit, tentera musyrikin boleh terus naik ke atas lawan lagi kan. Tapi mereka ambil keputusan, kita tak payahlah. Tak payahlah berperang atas bukit. Jadi mereka berhenti di bawah bukit. 3,000 orang. Tentera Islam 700 di atas bukit. Ketika tentera musyrikin di bawah itulah Hindun membelah perut Hamzah. Sebab mayat-mayat tentera Islam berada di bawah. Di kanan kita tu dia bukit kecil, Bukit Pemanah. Ini bukit kecil tu. Tu Bukit Pemanah. Hampir yang boleh Pak ya. Ini sungai kering, namanya Wadi Akik. Kalau time hujan, penuh macam sungai kat Malaysia. Kemudian 100 km ke arah Mekah. Dia macam sungai betul. Macam sungai Pahang. Itu ada air gitu sikit tu. Ada air kan? Wadi ni sungai kering. Bawah jambatan tu ada air. Dan Wadi Akik pun ada dalam hadis. Jibril datang kepada aku dan berkata, Sallu fi wadil mubarak. Solatlah kamu di wadi yang diberkati. Maka wadi ini adalah diberkati oleh Allah. Sebelah kanan kita tu dia bukit kecil. Nanti siapa nak naik boleh naik sekejap. Tentera musyrikin datang daripada arah depan bas. Tentera Islam bertahan di Bukit Uhud dan di bukit kecil. Jadi tempat orang ramai itulah. Orang ramai dan rumah-rumah semua masjid tu tempat perang. Bawah jambatan tu pun ada air. Ada air juga. Okey, kita boleh turun. Boleh buat buku doa. Ada doa kepada syuhada Uhud. 70 orang syahid. Disebabkan pusingan kedua tentera Islam hampir kalah.